Okey, bertemu lagi kita dalam bahagian kedua untuk tajuk uh, kedua dalam silibus KSSM Biologi tingkatan 4 in subtopik 2.1 Cell Structure and Function. Dalam video yang sebelumnya, saya dah jelaskan tentang struktur dan juga fungsi-fungsi sebahagian daripada komponen yang terdapat dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Apa-apa pun, kita tengok dulu intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Biosensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey, untuk bahagian yang kedua ini, saya akan sambung dengan komponen yang seterusnya, iaitu Golgi apparatus. Okay, so Golgi apparatus, the structure is consists of a stack of parallel skeleton sac that are coated by a single cell membrane. Okay, struktur Golgi apparatus ni ataupun jasad Golgi ini terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari yang dilapisi oleh selapis membran. Okay, and then the new membrane is added at one end of the Golgi apparatus and vesicle bud off from the other end. Okay, jadi membran yang baharu akan ditambahkan pada bahagian hujung jasad Golgi dan vesicle yang terhasil akan bergerak. Okay, bud off akan memutuskan tunas dia daripada satu hujung yang lain. Okay, so the function of Golgi apparatus is to process, modify, pack and transport chemicals such as proteins, carbohydrate and glycoprotein. So the glycoprotein is combination of carbohydrate and protein. Jadi fungsi jasad Golgi ni adalah untuk memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan juga glycoprotein, iaitu gabungan karbohidrat dan juga protein. Okay, the next component is vacuole. Okay, kalau jasad Golgi tadi wujud dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, manakala vacuole ni dia special sikit. Okey, biasanya it found in animals, in plant cell, di dalam sel tumbuhan. Okey, kalau ada dalam sel haiwan pun dalam saiz yang kecil sahaja dan biasanya wujud dalam microorganism. Okey, so kita tengok dulu dia punya structure dia. Okay, the structure of vacuole is liquid filled sac. Okay, satu kantung yang berisi dengan bendalih, dan bendalih itu dinamakan sebagai cell sac. Okay, ataupun subcell. Okay, and it's surrounded by the tonoplast membrane. So membran luarnya dinamakan sebagai tonoplast. Okay, usually young plants have many vacuoles. Pokok-pokok muda, pokok-pokok yang masih lagi kecil biasanya mempunyai banyak vakuole di dalam selnya. And then the mature plants have large vacuole. Sel-sel yang telah matang, pokok-pokok yang dah besar, dia mempunyai vakuole yang lebih besar. And then if vacuole is found in animal cell, the size is very small. Okay, so the vacuole is contain water, organic acid, sugars, amino acid, enzyme, mineral salt, oxygen, carbon dioxide and metabolic byproduct. Di dalam vakuole mengandungi air, asid organik, gula, asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dioksida dan juga bahan buangan metabolik. Okay, so the functions of vacuoles is
to absorb water. So when the water is absorbed into the vacuole, the plant cell and the cell become turgid. Jadi bila air masuk ke dalam vakuole, diserap ke dalam vakuole, so vakuole tu akan mengembang dan menjadi turgid, menjadi segah, dia akan jadi besar. Okay. In unicellular animals, in unicellular organism, the vacuole will contract during the osmoregulation, osmosis and excretion. Okay, di dalam haiwan unicell, vakuole akan mengecut semasa proses osmoregulation, pengosmokawalaturan, proses osmosis dan juga perkumuhan. Dan nama untuk vakuole yang terkandung di dalam haiwan unicell ini dinamakan sebagai vakuole mengecut, contractile vacuole, sebab dia boleh mengecut. The next component is chloroplast. Chloroplast ni can be found in plant cell only. The structure of chloroplast is oval shape and consists 2 layer of membrane. Bentuknya bentuk bujur, bentuk cakera, disc shape dan mengandungi 2 lapisan membrane. And it contain chlorophyll pigment in the grana. So di dalamnya mengandungi pigment klorofil, di mana pigment klorofil ni terkandung di dalam grana. Grana ni terdapat di dalam chloroplast. Jadi struktur grana ni kamu akan belajar dalam bahagian fotosintesis nanti, berkenaan dengan proses fotosintesis. Okey, fungsi chloroplast adalah absorb sunlight to convert it to chemical energy during photosynthesis. Okey, fungsi dia adalah untuk menyerap, memerangkap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis berlaku. Okey, the next component is cytoplasm. Okey, cytoplasm is consists of jelly-like medium that contain components of suspended cell. Bentuk dia, struktur dia adalah seperti jelly, medium yang berjeli, di mana di dalamnya terkandungnya semua komponen yang terapung di dalamnya. Okey, jadi komponen-komponen yang saya dah nyatakan tadi semuanya terapung-apung di dalam struktur cytoplasm yang seperti jelly. Okey, dan cytoplasm ini contain organic compounds such as protein, lipids and carbohydrate, and inorganic compound, for example potassium ion. And the main function of cytoplasm is act as a medium for biochemical reaction, bertindak sebagai medium untuk tindak balas biokimia di dalam sel. Okay, the next one is cell wall. Okay, struktur cell wall, dinding sel. Cytoplasm tadi ada dalam semua sel haiwan dan juga sel tumbuhan. And then cell wall only can be found in plant cell. Hanya ada dalam sel tumbuhan sahaja. Okay, the structure of cell wall is strong and a rigid outer layer. Okay, a strong and rigid outer layer. Satu lapisan yang kuat dan juga rigid. Okay, dan juga kenapa dia strong? Sebab it's made up from cellulose fiber. Ianya diperbuat daripada serat selulosa. And it's fully permeable. Sifatnya adalah telap sepenuhnya. Apa maksud telap sepenuhnya? Telap sepenuhnya adalah allow mostly all the substances to move across. Kalau macam plasma membrane tadi, dia membenarkan bahan-bahan tertentu melalui dia keluar dan juga masuk. Cell wall pula dia fully permeable, maksudnya dia membenarkan hampir semua, bukan semualah, hampir semua bahan melalui dia. Jadi dia tak ada kawalan sangat. Okay. And then the function of cell wall is to maintain the shape of plant cell. That's why plant cell tu kalau kita tengok dalam gambar, dia bentuk macam polygon. Ada bentuk 4 segi, ada bentuk 6 segi dan sebagainya. Di mana bentuk dia tu bentuk fix, bentuk tetap,
disebabkan oleh wujudnya cell wall. Okay. And also cell wall provide mechanical support to plant cell, memberikan sokongan mechanical kepada sel tumbuhan sebab dia keras. Jadi dia boleh memberikan sokongan mechanical. Okay, so sel wall adalah komponen yang terakhir untuk komponen yang terkandung dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Now, we want to compare and contrast the components of animal cell and plant cell. Kita nak bandingkan dan membezakan komponen-komponen yang wujud di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. So, bila sebut tentang compare and contrast, mesti ada similarities dan juga mesti ada differences. Okay, so the similarities for both plant cell and animal cell, both have nucleus, kedua-duanya ada nucleus, cytoplasm, plasma membrane, Golgi apparatus, mitochondrion, endoplasmic reticulum, smooth and rough endoplasmic reticulum, and also ribosome. Jadi semua komponen ni wujud dalam kedua-dua sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey. So untuk perbezaannya pula, for the differences between animal cell and plant cell, we can divide it into 6 aspect. Ada 6 aspek yang kita boleh gunakan untuk membezakan sel haiwan dan juga sel tumbuhan. The first aspect is shape. Okay, dari segi bentuk, kita bandingkan dari segi bentuk. Animal cell has no fixed shape or irregular shape. Dia tak ada bentuk yang tetap. Okay, sebab dia tak ada cell wall. Jadi bentuknya adalah tiada bentuk yang tetap. Okay, and then plant cell have fixed shape because it has cell wall. And then the existence of cell wall, the second aspect is existence of cell wall. Animal cell absent, dia tak ada cell wall. Manakala plant cell present, dia ada cell wall. And then chloroplast absent in plant cell but present in the plant cell. Okay, dia tak ada dalam animal cell tetapi dia ada dalam plant cell. And then the fourth aspect yang keempat, it's about vacuole. So vacuole is absent in animal cell. If present, it is small. Dia tiada biasanya, tapi kalau ada pun saiznya adalah kecil. And then vacuole in plant cell is in large size. The food storage in animal cell is in a form of glycogen, and then the food storage in plant cell is in a form of starch, dalam bentuk kanji kalau dalam tumbuhan. Kalau dalam sel haiwan, bentuk makanan simpanannya adalah bentuk glycogen. Okay, and then the last aspect is the existence of centriole, kewujudan centriole di dalam sel. So in animal cell contain or present the centriole, ada centriole, manakala in plant cell is absent, dia tak ada centriole. So itu perbandingan dan juga perbezaan yang kita boleh buat untuk sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okay, so I think that's all for our lesson in subtopic 1.2. Okay, thanks for attending my class, for watching my video. So don't forget to subscribe my channel and also subscribe my Telegram channel with the same name, Cikgu Fazli Biosensei. Boleh cari dekat Telegram ataupun dekat YouTube dan juga Facebook. Okey, sehingga kita bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. InsyaAllah saya akan cuba menghasilkan video secara berterusan memandangkan PKP telah disambung lagi sampai 18 Februari agar dapat membantu guru-guru dan juga pelajar-pelajar. Kalau tak gunakan untuk PDPR pun mungkin boleh guna untuk proses mengulang kaji.
Okey, so untuk latihan, latih tubi dan sebagainya, boleh rujuk channel Telegram saya. Biasanya saya akan buat latihan dalam bentuk quiz dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih dan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.